good morning kepada tim daripada Jabatan Pertanian Sarawak. Kita daripada Syarikat Bahmia amat berbangga kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk menerima jemputan kita untuk sesi knowledge sharing. Saya harap Tuan Romeo, adakah okey kalau kita cakap bahasa Melayu ke atau bahasa Inggeris? Mana lagi mudah untuk ni? Boleh. Dua-dua je. Dua-dua boleh. Saya Boleh. combine lah. Okay. Yes. So for today, our sharing is about Nitrofosca ataupun di Sarawak kita panggil dia adalah Hamburg Cap Jambatan Jerman dan teknologi NTEC. NTEC ni adalah salah satu teknologi yang dapat mengawal keciciran baja. Dan juga yang the third part kita akan sentuh berkenaan dengan siri kesihatan tanah. Jadi ini produk yang sedang develop dan sedang dilancarkan juga dalam bulan-bulan kehadapan ini yang akan berada di pasaran yang berfokus kepada pemulihan tanah ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris soil revitalization ataupun soil remineralization. So this is the thing that we are working on and we hope sesi knowledge sharing yang kita ada pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak information kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan teknologi-teknologi baja yang ada di pasaran. Okey, secara umumnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di Syarikat Bahmia kita mengandungi banyak jenis produk. Produk itu merangkumi daripada baja tanah, baja folia ataupun baja biostimulan apabila digunakan untuk cuaca yang agak stres ataupun chelated trace element. So basically kalau tuan-tuan dan perempuan ada persoalan mengenai jenis baja, kita ada semuanya. Boleh tanya pada Tuan Romeo lah kesesuaiannya untuk ni macam mana dan macam mana. Namun untuk pagi ini saya akan menerangkan pada pembajaan tanah lah, soal pembajaan tanah dan brand yang kita masukkan adalah Nitrofosca ataupun Cap Jambatan Jerman di Sarawak lah. Okey, ini yang saya masukkan. Ada berbagai jenis baja yang range dan produk yang available for us. And for today's untuk pembentangan hari ini adalah pembentangan berkenaan dengan complex fertilizers. Inilah Cap Jambatan Jerman dan juga complex fertilizers with nitrogen inhibitors. Ini adalah NTEC. Kemudian saya akan sentuh mengenai mengawal keciciran nitrogen di dalam tanah dan juga soil health series. Ini produk yang dah develop dan sedang di pasaran lah untuk kesihatan tanah. So kita juga ada macam-macam jenis baja. Jadi for today we only touch little bit this one and this one. Okay, secara umumnya tuan-tuan, bagi saya tutup sekejap untuk ni. Alright. Secara umumnya untuk cultivation element ni ada macam-macam perkara yang perlu dilihat. Sebagai contoh, kita kena tahu apabila contohnya tanah tersebut basah ataupun kering, baja yang digunakan juga agak beza. Kalau tanah yang basah, kemungkinan baja yang boleh berada dalam present moisture yang panjang lagi sesuai. Kalau tanah yang kering, kemungkinan baja yang cepat bertindak is much more better. Selain itu, untuk better crop management, kita must have a balance between penggunaan baja kimia dan juga penggunaan baja organik. Organik tu proses cikendang ataupun dan lain-lain. Tapi dalam kita punya future development adalah soil health series lah di dalam sini. Dan kita juga kena tahu tekstur tanah kita, ada clay ataupun loam ataupun silty. Setiap satu tu memberi what we call it kesan kepada tanaman dengan cara berbeza lah. Bagi contoh, bila tanah tersebut adalah tanah yang terlampau sandy, berpasir ataupun coastal area in Sarawak maybe, dia kemungkinan baja yang kita apply itu akan mudah hilang. But instead of tanah tersebut ada clay, mungkin baja tu kurang hilang dan lebih terikat kepada colloid lah. Dan topografi juga berbeza, contohnya ketinggian lain ataupun di lowland lain. Sebab saya pernah berada di Sarawak, di Bario at one time. Saya tengok penanaman padi di atas 800 meter atas level sea level. It's quite amazing to see that this is one of the quality padi yang saya rasa di Malaysia ini. And this is one thing that masa saya berada di Japan for my studies, the professors over there also very impressed dengan penanaman padi Bario because this is meet ataupun hampir-hampir mendekat kepada padi Koshihikari Japan, which is di market mendapat harga yang cukup tinggi dan rasanya yang very orang cakap unik. Makan dia tak kenyang sangat, dia tak lapar sangat, dia tengah-tengah. It's very good rice variety lah yang saya perasan di Sarawak.
Dan juga weather. Weather ni adalah salah satu perkara yang agak penting jugalah. Bila cuaca itu terlalu banyak hujan, mungkin pembajaan tu kena lain, atau kurang kemarau, mungkin elok digunakan biostimulant, dan inilah antara perkara-perkara yang boleh dilihatlah berkenaan dengan pembajaan. Dan mesti tuan-tuan dan puan-puan wonder kenapa ada pembajaan 15-15-15, ada 12-12-17-2, ada 15-3-20. Formula untuk baja tanah ni lain-lain, untuk tujuan yang lain-lain. Ada orang kata itu baja vegetatif atau baja gemuk, ada orang cakap itu baja akar, ada cakap baja bunga, ini untuk baja buah. Yes, konsep tu betul, but for more in details, kita kena lihat bagaimana kita nak recommend formula tersebut kesesuaian kepada pertumbuhan tanaman tu yang berbeza-beza. For example, like this one, bila non-productive stage, we call it a dormancy stage, usually what you need adalah higher nitrogen dan phosphorus. But higher nitrogen disebut di dalam bentuk amonium supaya dia dapat memberi pertumbuhan daun yang lagi elok lah. This is why we say that bila awal-awal pertumbuhan, high end is being required. And then early vegetative. Bila early vegetative ni, maknanya pertumbuhan awal, vegetative awal tanaman, usually recommendation dia adalah pada setara. Sebagai contoh 15-15-15 ataupun mungkin 16-16-16. This is the thing yang we call it setara lah. Dia kena balance bila early vegetative, maknanya dia naik dengan setara lah. Dan bila later vegetative stage, before pergi ke arah budding. Budding ni adalah bila before start flowering lah. Bila dia nak start keluar, we call it antithesis stage. The bentuk yang kita perlukan adalah dalam bentuk amonium lebih tinggi daripada nitrate. Kenapa? Kalau kita push more on nitrate di sini, kemungkinan flower itu tidak jadi dan akan drop. Dan phosphorus must be higher also. This is 2 kali ganda disebabkan phosphorus dan potassium K ini, lagi phosphorus, dapat memastikan kelekatan bunga tersebut. That is the reason why tadi tuan-tuan tengok bila video yang durian tadi tu, dia ada bila dia nak berbunga tu ada beberapa elemen dia tekankan, phosphorus, potassium dan kalsium dan boron lah. Kalsium boron later on this stage lah. Lagi penting bila waktu budding dan blossoming dan flowering. This is where the stage yang kalsium boron, this is play a very important role untuk memastikan kelekatan bunga tersebut. That's why the reason kenapa pada waktu tu elok direkomend baja yang mengandungi that composition. Dan composition tu must be, for example, and ni pula kena dalam bentuk nitrate. Sebab untuk diambil terus oleh pokok. Okay. Bila fruit formation, blossoming to fruit formation masih lagi the same thing. You should maintain the same what we call it theoretical punya formulation di sini. But bila dah fruit formation to fruit growing, this is where you letak high K punya formulation. So this is like this one lah. K kena 3 kali ganda lebih tinggi. But it must be support with the nitrogen also. Supaya tanaman tersebut tidak too high K. Dia must be balanced lah. Sebab pembajaan ni dia kena balance. Kalau tak balance, nanti dia akan nampak tiba-tiba contohnya buah mangga tu dia merekah, dia crack dekat ujung. Tapi this is because high K and low calcium. This is the thing yang tak balance lah. So ini setiap tanaman tu dia ada lain-lain balancing dia. That's why formulation tu pun memang berbeza. Dan apabila dia kembali pada awal, dia start balik dengan organic, dengan high end balik. So this is the cycle yang saya rasa kalau tuan tengok formula di market pun dah boleh agak lah. This is the thing yang normally kita recommend. Untuk pengetahuan tuan-tuan, baja Nitroposca ataupun cap jambatan Jerman di Sarawak, cap jambatan Jerman ya. Ini logonya di Semenanjung kita panggil Nitroposca. Sudah berada sejak daripada awal kemerdekaan, dari 1957 lagi. Actually pada waktu tu kita punya industri lebih kepada penanaman rubber, getah dan juga masa tu oil palm masih lagi baru-baru, still infancy stage. And then this product is been there for a long time, it's been adopted, sudah digunakan daripada dulu lah. Formula yang digunakan daripada dulu adalah 15-15 dan 12-12-12-2, sama juga set jambatan Jerman, formula yang sama. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pembajaan kita dan baja-baja yang kita hasilkan, kita menekankan unsur sulfur. Ada beza. Kalau di pasaran kebanyakannya hanya 15-15-15 ataupun 12-12-17-2. Dia tak ada tekankan macam ni 2 sulfur, ni 8 sulfur.
Kerana sulfur ni eventually is very important apabila industri kita berubah kepada penanaman yang kita panggil high value crop. High value crop tu sebagai contoh durian, sebagai contoh mangga, pineapple, MD2. This is high value crop. And this is sulfur tu quite important untuk meningkatkan warna appealing kita, apa yang kita lihat tu, rasa tu apa yang kita rasa lah, dan juga bau, aroma tu. This is why pembajaan untuk durian it must be with sulfur because of untuk enhancekan color dia dan juga rasa dia. Okay, so this is the thing yang develop dan kita tekankan unsur sulfur di sini. Dan pada 1999 dan ke atas banyak isu berkenaan dengan keciciran nitrogen. Jadi ini formula yang pertama lah, contohnya macam 13 ke 12 kat depan ni, yang nitrogen ni mudah tercicir apabila tanah tersebut begitu sandy ataupun kawasan tersebut terlampau banyak hujan. Dan teknologi yang been adopted adalah NTEC ataupun DMPP, di mana kita mengawal keciciran nitrogen tersebut supaya baja tersebut dapat stay di dalam tanah dalam jangka masa yang lama dan pokok dapat ambil dalam jangka masa yang lama. Later saya akan share lah sedikit trial yang dibuat di UPM berkenaan dengan teknologi ni. Okay. Okay, this is antara produk yang ni House Lion brand producing lah. But in Sarawak bagnya beginilah, dipanggil Impresa Green, cap jambatan Jerman. Pastikan ada logo ni, Hamburg cap jambatan Jerman, dan dibuat daripada Bohemia Agricare. Ada 3, 15, 12, 12, dan Impresa Red Plus 13, 10, 20. Okay, baja yang ini adalah daripada Eurochem dan actually pembuatannya adalah granulation. Namun pembuatan granulation ataupun menggranulkan baja tersebut tidak dapat difabricate di industri tempatan. That's why this is imported premium compound. The reason is very simple, because this process of making of these fertilizers is involve combination of rock phosphate dan nitric acid pada awal. This is the thing we call it nitrophosphate route. Normally punya granulation punya proses, dia only combine all the raw material through the granulation. Dia letak clay untuk mengikat dan air sikit lah untuk mengikat. That's the end product yang biasa-biasanya akan kurang keras dan mudah hancur. Sebagai contoh di Sarawak, kalau baja tersebut nak dihantar ke dalam atau mungkin ke kapit, ke atas ni, ke hulu, mungkin sampai-sampai dah pecah. So but our baja yang Hamburg Bridge ni, cat jambatan, kekuatan ni cukup kuat and it can last for long period of time. So the combination adalah daripada awal ni phosphorus dengan nitrogen, kemudian barulah dikambungkan dengan potassium, magnesium citrate dan di-granule together. This is the thing. Okay, bagi setengah orang bila dia lihat baja, dia mungkin akan tengok formula dekat belakang beg baja ni macam 13, 9, 16. Dan ada pecahan antara dua ni. Apa yang dimaksudkan dalam pecahan ni? Mungkin jarang-jarang orang ketahui apa yang dimaksudkan. Bagi kita syarikat baja, kita akan melihat benda ni. Sebagai contoh, 13% nitrogen ini dibagikan 3.8% adalah dalam bentuk nitrate nitrogen. Dalam 9.2% adalah dalam bentuk amonium nitrogen. Apa yang dimaksudkan? Amonium nitrogen basically adalah untuk membekalkan pembajaan nitrogen secara jangka masa yang panjang. Manakala untuk nitrate nitrogen, dia adalah pembajaan yang secara cepat. Maknanya bila you apply, pokok akan take this one first. But amonium will be converted into nitrate and nitrate before taken up by plant. But certain plant, dia akan prefer amonium. Namun secara umumnya nitrate ni akan diambil dahululah, barulah amonium. So this is what you mean by that actually. Then the best balance for baja basically di antara 70-30 lah, amonium 70 adalah bentuk nitrate. Lagi-lagi apabila baja tersebut digunakan di kawasan tropika seperti di Malaysia, sebab di mana kadar hujan kita yang cukup tinggi. Kalau di Sarawak tu sempat reach 3,400-3,500 mm per year untuk kadar hujan atau precipitation hujan. So elok balance antara 70-30 ataupun 60-40 lah untuk pemakanan yang berpanjangan. Yang P pula ni normally adalah berkenaan dengan solubility of the phosphorus. Kenapa solubility of phosphorus itu penting? Kerana tanah tropika ni normally adalah altisol dan oksisol, mengandungi kadar iron, aluminium yang tinggi, di mana bila you apply phosphorus
secara umumnya dia akan terikat. Dia akan terikat. Kecuali fosforus tersebut dalam bentuk yang very soluble phosphorus lah. That's why dalam pembaja pun ada benda ni juga ditekankan. Yang K ni macam biasa, magnesium pun macam biasa jugalah. Penekanan adalah lebih pada dua ni. Okey, tuan-tuan. Bagi baja cap jambatan Jerman dan nitrophosphate ni, the balance dia adalah begini. 50-70% amonium, 30 hingga 50% nitrate, which is very suitable. Dan secara umumnya pokok mengambil kedua-dua bentuk. Namun nitrate ni akan di favor lah untuk tanaman. Dia much favorable for the crops to take up. Saya akan beritahu kenapa. Nitrate ni dapat membekalkan nutrien secara terus. Maknanya dibekalkan and then plant will take it up directly. While ammonium it need to be converted before being taken up by plant. And the process that we call it for ammonium conversion into nitrate is a nitrification process, and it's involve bacteria, Nitrosomonas and Nitrobacter, to convert it into nitrate before being taken up by plant. And then kalau di slide saya yang ini ada menunjukkan satu perkara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan perasan berkenaan dengan baja. Sebagai contoh, baja amonium dan nitrate, baja yang nitrate tinggi, dia adalah lagi mudah bergerak. Maksud dia lagi mudah bergerak, maknanya jarak ni besar ni, lagi mudah bergerak, dan sulfur juga mudah bergerak, which is senang hilang dalam satu sistem. Maknanya kalau hujan, dia mungkin surface run off ataupun dia mungkin leaching kepada groundwater. But baja yang mengandungi amonium, contoh this one amonium, dia kurang sikit run off berbanding nitrate. This is the thing. Phosphorus is less mobile lah, bergerak dalam tanah. So we need to control pergerakan actually this particular nutrient supaya pokok dapat ambilnya secara efisien. Okay. Okay, tadi saya ada beritahu berkenaan dengan pembajaan kita memang menekankan unsur sulfur, dan sulfur ni memang agak penting, lagi-lagi untuk kualiti lah, kualiti tanaman. Dan kenapa sulfur ini actually kurang ditekankan sekarang, ada banyak perkara. Salah satunya adalah banyak berpendapat yang sulfur dalam bentuk sulfate apabila penggunaannya dalam jangka masa yang panjang dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi semakin masam. Lagi-lagi tanah di Malaysia yang pH-nya kebanyakannya 3.5 atau 4.0, kemungkinan akan jadi semakin masam. Namun pembajaan daripada baja cap jambatan Hamburg Bridge dan juga kita punya nitrophosphate ini adalah dia punya formulation tersebut mengandungi satu filler yang kita panggil calcium diphosphorogypsum. Saya akan show sekejap lagi. Dan composition that filler tersebut mengandungi unsur-unsur kalsium dan magnesium, di mana dia dapat membalancekan keasidan daripada baja kimia tersebut. In fact, antara baja-baja di pasaran, kalau tuan-tuan perempuan check, baja kuda singa ini, Impresa cap jambatan ini adalah antara yang baja kurang berasid, kurang menyebabkan tanah berasid. So, and sulfur ini ditekankan, kenapa? Seperti yang saya tunjukkan, sulfur tu mudah bergerak, mudah hilang dalam soil system lah. That's why we need to apply it continuously, especially apabila tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang high value. Okay, normally sulfur ni bila dia deficient, dia kelihatan hampir-hampir macam nitrogen. Perbezaannya hanya very sedikit, sebab sulfur ni bila dia kuning pada daun atau pucuk yang muda. Manakala nitrogen dia start daripada daun tua lah. Daun tua dia bergerak ke daun pertengahan tua, betul, dan daun muda. But sulfur dia start dari daun muda. So you might thought that this is because of nitrogen, tapi dia sebenarnya adalah disebabkan sulfur. Dan uptake sulfur tu dia must be in balance with nitrogen lah. Walaupun tak serata, contohnya nitrogen mungkin 12%, sulfur tu elok mungkin 3% lah. So setara ada, dia kena setara ada. Okay, this is one of the trial yang kita buat pada tahun 2020. This trial is being conducted di Jerman. Actually, there's a same mimic trial is being conducted dekat Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor. Namun masih lagi dalam proses documentation disebabkan MCO. The mimic trial tu tidak dapat dirilis dalam tahun ni. Mungkin dalam tahun depan bila result ada, tim BEMIA akan share lah dengan Jabatan Finance Sarawak. But pokoknya dan umumnya berkenaan dengan trial ni adalah untuk mengkaji. Yang pertama adalah solubility baja.
antara yang tadi Cak Jambatan dan juga kompetitor, kerana ramai yang mengatakan yang baja daripada Bahmian ni kurang larut. So this is one of the factor yang kita attempt for it. Yang second is kita nak tengok antara 3 layer tanah tersebut. Ni adalah pot tanah tersebut, 3 layer tanah tersebut, NPK banyak dekat mana. Setelah 35 hari kita incubate, kita letak baja, kita letak air untuk tengok pattern dia retain dekat mana NPK tersebut. This is very interesting study, and bila sampling tu dia akan auger lah, dia akan auger kawasan ni, dia akan analyse accordingly. Secara umumnya apa yang kita dapat daripada trial ni, actually this one is kita punya 15 this one is competitors. Kelarutan impact untuk Nitro Fosca is better than competitors. Selepas 35 hari boleh nampak granul tu kuat hilang. Tuan-tuan bisa tengok macam mana dia boleh distribute satu-satu baja di sini. Apabila trial dibuat dalam bentuk akademik seperti begini, kita kena pastikan baja tersebut diberikan dalam bentuk equally distributed. Satu pot ni penuh, dan irrigation pun must be equally distributed. Sama juga sampling pun must be equally distributed supaya dapat data yang accurate. So this is what we see. First thing, solubility tak ada isu berkenaan dengan baja Nitro Fosca, dia tak larut. Dan kenapa ada tompok putih di sini? Ini yang saya beritahu. Salah satu tadi saya beritahu dia menyebabkan baja ni adalah antara yang kurang berasid. Konten dia adalah filler. Filler tersebut adalah calcium diphosphate ataupun phosphogypsum, mengandungi beberapa elemen jugalah, di antaranya adalah magnesium dan juga kalsium, mana dia dapat mengurangkan keaksidan. Jangan risau, benda ni adalah nutrien dan selamat untuk tanaman. Dan apa yang kita perhatikan berdasarkan trial ini, untuk nitrogen tidak ada perbezaan antara Cak Jambatan dan juga lawan. Tak ada beza. Cak Jambatan Hamber Bridge beza dengan lawan, tak ada beza untuk N pada 3 layer. Dua-dua not significant different. But satu benda yang signifikan adalah phosphorus. Tadi kan saya ada beritahu pada awal, dalam baja tu ada phosphorus. Dan di Malaysia penekanannya adalah phosphorus dalam bentuk yang more soluble lah, mudah diambil oleh tanaman. From this trial, untuk phosphorus, untuk layer yang di sini tak ada. Sebab saya beritahu tadi, phosphorus tidak mobile, tidak mudah bergerak dalam tanah. So dia always retain in some area sajalah. So dia retain dekat top layer. Namun di antara Bahmian punya dan juga competitors, we found out that phosphorus retain lagi banyak dekat dalam ni lah. So which is more retain banyak lagi di sini, lagi banyaklah pokok boleh ambil untuk phosphorus tersebut. But untuk K, potassium, tidak ada beza antara tiga-tiga. Tidak signifikan lah. Masing-masing ada kelebihan lah di sini. Cuma daripada study ni, what we can find out is one, solubility untuk baja Cak Jambatan Hammer Bridge ni bukanlah satu isu. Dan dia ada kelebihan di mana phosphorus tersebut dapat retain pada top layer of soil much longer dan lagi banyak lah. So it's suitable for crop yang macam sayur ke, ada akar yang pendek maupun akar yang panjang, tak ada isu on it. So isu yang normally berlaku apabila nitrogen ni, dia mudah hilang. Nitrogen easily leach off, hilang ke bawah, dia mudah surface run off, hilang daripada permukaan, ataupun certain part bila tanaman seperti tanaman padi, dia hilang dalam bentuk volatilization ke atas, ataupun mungkin tanah gambut, dia mungkin akan volatile ke atas lah. This is antara cara baja nitrogen mudah hilang. Tadi saya ada beritahu nitrogen ni adalah antara nutrien yang paling mudah bergerak dalam tanah. Very mobile. That's why lagi-lagi dalam bentuk nitrate lah. So the way how to control it, there's one technology. In Bahmian we call it NTEC. Maybe tuan-tuan dan perempuan mungkin familiar dengan baja Novatec. Baja Novatec juga mempunyai teknologi tersebut. Teknologi tersebut adalah DMPP lah. This we call it nitrogen inhibitor. So this is the back-nya, bagaimana dilihat. Dia ada logo NTEC. Kalau untuk ni NTEC, kalau Novatec dia tulis Novatec lah. Itu daripada Compo, another Bahmian punya principle. Okay. So bila dia ada DMPP inclusion, kita boleh menggunakannya pada kadar yang 10 hingga 20% lebih kurang. Dan frekuensi aplikasi itu kalau dulu 3 kali baja, mungkin boleh 2 kali baja. Ini lagi-lagi menguntungkan apabila dalam keadaan COVID ataupun mungkin lepas COVID, pasca COVID ni, kita masih lagi melihat dalam industri di mana isu labor tu adalah isu yang utama. So kita tak boleh ask labor tu
to do maybe 3 kali atau 4 kali setiap bulan baja. Maybe we need to do something different lah. Kita kena adopt teknologi, maybe kurangkan labor punya ni cost. Dan baja ini adalah low chloride. Ada 3 formula, 20, 10, 10. Tadi awal-awal saya dah beritahu, kalau ni dia sesuai untuk awal-awal penanaman. Kalau macam 15, 5, 20 ni, dia sesuai untuk mungkin pada pembungaan ataupun lebih pada fruiting stage. This one also lebih pada pembungaan dan juga berbuah. Kita juga masih tekankan sulfur pada baja ini juga. Okay. So N-Tech teknologi ni basically dia mengikat ini saya dah terangkan tadi. Okay. Awal-awal tadi saya ada beritahu berkenaan dengan amonium dengan nitrate. Amonium ni dia stay dalam tanah jangka masa yang lama. Nitrate ni dia mudah hilang ke bawah. Bergantung pada kadar hujan ataupun bergantung pada jenis tanah lah. Dia akan mudah hilang dan licin. So kenapa itu berlaku? Sebabnya pertama, amonium ni kalau dalam bentuk chemistry form ni dia adalah positif ion. Ion yang bercas positif. Baik nitrate pula adalah ion yang bercas negatif. Apabila pembajaan nitrogen diberikan ke dalam tanah, secara umumnya dia di dalam tanah ni ada clay humus complex. Clay ni liat lempung. Humus ni adalah datang daripada bahagian organik dalam tanah lah. Biasanya dia ada lebih kurang dalam, pada tanah Malaysia lebih kurang dalam 2-3% saja organik. So clay humus complex ni normally adalah charge-nya adalah negatif. So this one is positive, charge negatif. So bila dia letak dalam tanah nitrogen, amonium akan terikat, positif dengan negatif dia akan terikat. That's why dia retain di dalam soil layer dalam jangka masa yang lama lah. Tapi untuk nitrate dia adalah negative charge. Clay humus pun negative charge. Jadi dia tak boleh terikat. So dia mudah hilang lah apabila hujan ataupun tanah yang terlampau sandy disebut. Ini pula adalah contohnya graf di mana sel baja biasa ataupun baja umum NPK biasa bila you apply, you boleh lihat conversion daripada amonium terus immediately jadi nitrate. Secara cepat lah kalau tengok masa ni concentration, ini adalah masa terus cepat convert untuk pokok ambil. Namun bila contohnya di sini pula kalau lihat tanah yang mengandungi tanah sandy ataupun sandy clay, nitrate ni lagi mudah hilang ke bawah. Manakala amonium retain in the top soil layer. Retain in the top soil layer. And secara umumnya ini adalah salah satu kenapa kita menekankan teknologi N-Tech dan NPP lah. Untuk pertama untuk mengurangkan keciciran, yang kedua untuk memastikan hasil tu at least constant ataupun lagi better dan menjimatkan kos. Yang last sekali is environmental pollution and climate change issue. Apabila banyak baja yang hilang daripada groundwater ataupun surface runoff, at the end of the day it will be deposit dekat dalam mungkin tasik ataupun kolam, dan kolam tersebut mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin perasan kalau pergi kawasan pertanian mesti nampak kolam tersebut ada tumbuh macam we call it algae or whatever it is at the top of it. This is due to the eutrophication process lah. Banyak baja hilang ke situ. So this is the thing, we working on it. We call it N-Tech inhibitors. Macam mana dia beroperasi dan mekanismenya bagaimana? So biasanya baja akan untuk nitrogen dia akan amonium dengan bakteria Nitrosomonas dia akan convert to nitrate and nitrate dan taken up by plant. Tapi bila ada teknologi N-Tech atau DMPP atau Novatech di sini, dia akan pack ataupun dia akan ikat dia di sini supaya conversion tu tidak akan cepatlah pada nitrate. Dan DMPP ini adalah selamat dan dia dapat pack tu dalam masa we call it sebulan hingga 3 bulan, antara dua ni, sebulan hingga 3 bulan lah, dia dapat melewatkan sikit proses conversion tersebut. Dia adalah totally soil degradable. Dan untuk nampak dia punya kesan aplikasi dia tu, low dosage pun dah cukup dan memandai. Dan apa yang akan terjadi, dia akan jadi begini. Kalau baja biasa dia macam ni lah, dia terus convert amonium terus convert nitrate. Tapi untuk N-Tech, seperti saya beritahu tadi, dilambatkan sedikit. So amonium ni akan berada di dalam tanah dalam masa yang lama sedikit before convert to nitrate. So apa kelebihannya? Kelebihannya yang pertama adalah kalau secara biasa mungkin pembajaan kita 3 kali. Untuk this one maybe pembajaan kita hanya 2 kali saja. Dapat kurangkan pembajaan disebabkan nitrogen tersebut dapat dibekalkan dalam jangka masa yang lama. Okay. Yang keduanya,
kehilangan leaching tu dapat dikawal. Kalau secara umum biasa, banyak nitrit ni akan hilang, tapi apabila NTEC ni berlaku, nitrit hilang juga, tapi sebabkan amonium punya conversion ni very slow, so kekurangan tu dapat dikurangkan. This is dalam aspek atau perspektif environmental very good. Dan ini adalah salah satu trial yang dibuat pada 2011. Saya beritahu berkaitan dengan teknologi ni. Teknologi ni sudah ada sejak tahun 2001 dan banyak researcher doing that trial sejak daripada tahun 90-an lagi. Dan kita quite happy because this technology is proven dari segi akademik. Banyak publication, boleh cari je kat Google berkenaan dengan NTEC ataupun DMPP. Dan sekarang ni sudah berada di pasaran untuk para petani, pengusaha dapat menggunakannya lah supaya dapat menggunakan dengan lebih baik. Contohnya this one is the trial yang dibuat daripada Profesor Kanif dan Junior 2011 daripada UPM. Dia tengok antara nitrogen secara biasa, ini cara biasalah, ammonium sulfate ataupun ammonium sulfate nitrate, ini nitrogen biasa, dan juga ammonium sulfate nitrate yang ada teknologi MPP. Pada tanah yang kita panggil ini adalah Selangor series, ini tanah renggam series, ini tanah tulang series. Yang ini saya tak berapa familiar berkaitan tanah, tapi saya rasa dua tanah ni saya agak familiar. Renggam series lebih sandy clay, tapi dia punya sandy tu composition agak tinggi. But Selangor series dia more to clay, little bit clay loam little bit. So this is dua tanah yang saya buat familiar lah. So Profesor Kanif dia working on it, dia tengok pada 30 hari dengan 60 hari di dalam tanah tersebut yang dia incubate dengan baja ni dan juga baja dengan teknologi ni, berapa banyak amonium masih lagi dalam tanah. So dilihat pada 1 bulan pada Selangor series dan Renggam series, untuk menggunakan teknologi, amonium lagi banyak dalam tanah. Maknanya amonium tu tak convert dengan cepat. So sama juga pada 2 bulan, 60 days, masih lagi banyak. Which is to say dia dapat membekalkan nitrogen dalam jangka masa yang panjang. So apa kesan dia pada hasil? Secara umumnya kalau kita tengok study this one by Kodendorf pada 2011, lihatnya hasilnya nampak macam sama, tapi ada sedikit perbezaan. Disebabkan pemakanan nitrogen tersebut secara perlahan-lahan ataupun tidak terlampau cepat, boleh dilihat pada contohnya di Kobes di sini, di sini dia lagi padat berbanding di sini, banyak ada rongga-rongga. Jadi ini kemungkinan disebabkan oleh nitrogen tu banyak tak ada, that's why ada rongga di sini. This one is continuous nitrogen, that's why it's more padat lah. This is one of the in term of hasil. Dan contohnya di sini daripada Chow pada 2005 yang study on this also indicate that hasil dia ada sedikit meningkat. Dan nitrate concentration pada pokok sebenarnya kita tak nak, sebab dia akan menyebabkan rasa contoh sayur tersebut sedikit rasa macam besi, air ni sedap. So dia tak digalakkan lah. Maknanya kalau menggunakan teknologi ni, nitrate di dalam daun dapat dikurangkan. Dan juga di sini pula adalah nitrate di dalam tanah kurang. Maknanya dia more amonium lah dalam tanah. But secara umumnya in term of hasil, penggunaan teknologi di MPP ataupun NTEC ni, productivity different won't be so much. Dia akan antara 5 hingga 7% saja. Tapi in term of nutrient use efficiency will be better lah. Maknanya ada penjimatan dari segi labor cost, round of application, kadar mungkin dapat dikurangkan. Dan teknologi ni dah ada di pasaran dalam jangka masa yang cukup lama. Dan banyak publish paper working on it. Tak salah, tuan boleh tengok kat Google Scholar ke ResearchGate ke, banyak working on it. Dan kita quite happy sebab dapat introduce this technology to the market, supaya saya pun rasa dalam tahun-tahun hadapan, 10 tahun hadapan, teknologi ni akan banyak digunakan lagi-lagi apabila isu environmental, isu labor cost tu adalah salah satu yang utamalah. Okey, terima kasih daripada saya. Izinkan saya untuk sentuh satu lagi, a bit this one kita panggil soil health series. Saya tengok dia tak. Dapat tak ni? Dapat tak dia punya ni? Ini very pendek saja. Dapat ya? Okey. Okey, ini adalah salah satu yang kita develop for the past year until now.
and it's ready on the market untuk pasaran. Sebab kita lihat bila we do agronomy visit ke sana sini, kita nampak tanah tu cracking, some part contohnya macam bila saya pergi ke Selangor, some growers dia dah tak tanya tanah dia masam lagi dah. Dulu 5 tahun lepas tanah dia semakin masam. So prosesnya adalah liming, organic and sort of thing. But sekarang growers tak tanya tanah dia CEC sudah berkurang, cat ion exchange capacity semakin berkurang, dan dia boleh lihat dia punya tanah cracking. Hasil dia walaupun baja yang sama dia tahun lepas, sama kuantiti, tidak dapat mencapai yield yang dia nak pada tahun tu. And then kita pun lihat for the next 10 years there's a lot of population we need to feed, and this is the thing yang kita kena tingkatkan hasil kita. But at the same time kita kena lihat kita punya tanah kita, the resource that we have, adakah dia semakin sihat atau tidak sihat. So secara umumnya sekarang ni kalau saya pergi mana-mana pun saya tengok tanah dia getting degrading dan banyak isu on it. So we are working on it. We call it soil health series. So saya di sini saya selingkan sedikitlah 2-3 statement. Tahukah anda 95 makanan kita dihasilkan secara langsung atau tidak langsung daripada tanah. Meskipun ada teknik lain, teknik fertigation dan lain-lain, tapi secara umumnya dia datang daripada tanah, dan kita kena pastikan tanah tersebut sihat umumnya. Okey. Okey. Dan tahukah anda hasil tanaman terbatas jika kekurangan salah satu daripada 15 nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi ada 15 nutrien diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi you kena complement this one dengan NPK, magnesium, copper, zinc, ferrum, manganese dan juga elemen suri hijau. Namun before you tanam dulu, sebelum you convert hutan kepada tanaman, tanah tersebut mengandung elemen-elemen lain. Elemen lain tu contohnya ada organik, dia ada elemen mineral yang tidak ada dalam 15 ni. It's more than that. Dia ada thallium, selenium, palladium, maybe dia ada we call it xanthium, vanadium. So this is the thing yang dulu ada. Jadi lepas you convert, you tanam sawit ke, you tanam buah-buahan ke apa ke, it's been taken up. Namun you baja-baja, you hanya baja 15 nutrien tersebut pada tanaman. This is the most practice lah. Dia tak consider on the additional thing yang kena lihat untuk tanaman dan tanah yang subur. Dan menjelang pada 2050, pengeluaran pertanian perlu meningkat 60%. Kalau dulu hasil padi mungkin 2-3 tan, sekarang mungkin 5-6 tan per hektar. 60% we need to have hasil padi almost 9-10 tan per hektar. Macam mana nak reach that? Sama ada kita kena gunakan teknik baru dan cara yang baru. Namun di seluruh dunia dah hampir 100% di negara bangun untuk memenuhi permintaan makanan. So tanah yang sihat merupakan asas pengeluaran makanan yang sihat. So asas pertanian, dia dapat merupakan nutrien yang penting, air, oksigen dan sokongan akar. Dia dapat melindungi akar tanaman yang halus dari perbezaan suhu, menukarkan bahan mati dan merebut serta menjadi nutrien tumbuhan. So this is 5 manfaat kalau kita pastikan tanah tersebut ada baja kimia dan juga ada baja organik. Setelah tanah itu sihat, dapat iklim, climate change control much better, pastikan air kita yang kita dapat terminum ataupun tasik kolam tu lagi bersih, kesihatan manusia akan terjamin dan pertumbuhan tanaman eventually juga akan much better lah bila tanah tersebut subur. So kita punya inisiatif terbagi kepada 3. Yang pertama adalah remineralize. Remineralize maknanya dia letak balik mineral, bukan hanya yang 15 tu, more than that. Kembali balik kepada tanah, like a virgin soil kalau boleh. So you need to do it with the technology lah, mengembalikan nutrien penting ke tanah. Yang kedua adalah revitalize. Revitalize tanah untuk mengembalikan kehidupan dalam tanah. Maknanya kita letak banyak organik, banyak unsur-unsur macam biochar, waste to wealth, untuk pastikan ada microbial dapat hidup kat situ. Dan pemulihan tanah, ini mengembalikan keseimbangan tanah supaya ia dapat tanah yang sihat dan juga hasil yang cukup baik. So untuk inisiatif kita yang pertama, kita develop one product, we call it Aroma Basic. Aroma Basic ni composition dia adalah 77 elemen di dalamnya. Tadi saya cakap 15 kan, NPK hanya 15, dia ada TE, trace element. Trace element biasanya ada 5 atau 6 saja. Tapi secara umumnya ada lagi trace element yang kita tak letak. So mineral yang kita letak dalam Aroma Basic ni adalah azomite daripada US, mengandungi lebih daripada 70 elements
untuk tanah. Biasanya kalau nak recommend penggunaan aroma base ni, eloknya bila pasca tuai lah ataupun sebelum menanam. Sebab dia adalah mineral yang cukup selamat, organik. In fact, dia ada sedia halal pun untuk ni. Okey. Pertama, untuk soil remineralization, kita letak mineral more than sufficient. Yang kedua adalah soil remediation. Ini adalah untuk restore the soil balance in a more healthy soil for healthy yields and healthy quality crops. So this is we call it untuk restore soil balance. Compositionnya adalah bahan-bahan organik lah, organic frost, charcoal dan juga azomite tadi. Manakala Bisulfur ni pula untuk pastikan tanah kita subur dan juga dapat menghasilkan kualiti tanaman yang baik. Sebab Bisulfur ni ada composition nutrien lah lebih tinggi berbanding Bisul balance. Bisul balance lebih kepada pemulihan tanah, kurangkan kemasaman tanah, tapi untuk this one dia ada nutrients, supaya nutrien tambahan supaya dia dapat pokok dapat tumbuh dengan lebih baik. Okey, itu saja daripada bahagian saya. Saya mungkin akan pass kepada Encik Akmal untuk a little bit briefing berkenaan dengan pembajaan padi to humor. Akmal, for you. Hello, boleh dengar? Okey, Akmal, dengar, boleh proceed. Okey. Okey semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Sekali lagi saya ingin merakamkan terima kasih sebab kerana memberi ruang kepada kita untuk menganjurkan program knowledge sharing bersama warga Jabatan Tanian Negeri Sarawak. Okey, pada pagi ini, pada bahagian saya akan sedikit berkongsi ilmu pengetahuan mengenai pembajaan atau pengurusan nutrisi bagi durian dan juga padi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sedia maklum, tanaman durian merupakan satu komoditi pertanian yang boleh dikatakan sebagai eksklusif di Malaysia. Ini disebabkan oleh durian mempunyai peminatnya yang tersendiri baik di dalam ataupun di luar negara. Jadi hal yang demikian menyebabkan mendorong kepada peningkatan ekonomi baik dari segi domestik ataupun international. Durian kita kenali sebagai raja buah di Malaysia. Jadi untuk memastikan durian berada pada satu tahap atau kualiti yang baik, kita perlu memastikan, yang pertama kita perlu memastikan tanah kita sentiasa dirawat. Okey, yang pertama kita perlu sentiasa memastikan tanah kita dalam keadaan pH yang baik, di mana kita perlu memantau perubahan pH tanah kita dari masa ke semasa. Hal ini disebabkan oleh pH memainkan peranan yang penting dalam nutrien uptake bagi tumbuhan. Kalau kita boleh perhatikan pada pH tanah pada range yang neutral iaitu 5 hingga ke 6, majoriti nutrien akan available pada tanaman. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana cara kita untuk sentiasa memantau perubahan pH dari masa ke semasa? Okey, yang pertama kita boleh gunakan soil pH meter sebagai indikator. Seperti contohnya soil pH meter Takamura boleh didapati di online shopping dengan harga lebih kurang 250 ke 300. Selain itu, kita juga boleh menggunakan kaedah yang dikatakan lebih murah, dengan mana kita menggunakan litmus paper sebagai indikator untuk sentiasa memantau perubahan pH dari masa ke semasa. Dengan cara kita campurkan satu bahagian tanah ke dalam 2.5 bahagian air suling dan kemudian kita goncang sehingga tanah dan air betul-betul combine, dicampur, dan kita biarkan untuk semalaman, dan pada keesokan harinya kita boleh
boleh pantau pH dengan menggunakan litmus paper ataupun pH meter yang jenis macam inilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dapati pH tanah kita berada pada kadar yang tidak sesuai, terlalu berasid, terlalu rendah, apa yang kita boleh lakukan ialah pertama dengan kita aplikasikan kapur pertanian. Andai kata pH kita berada di bawah 4.5 iaitu pada kadar yang asid, dan kita perlu menstabilkan pH kita dalam range 6, kita memerlukan 5 tan per hektar kapur pertanian untuk diaplikasikan. Namun seperti mana yang Tuan Naim tadi bentangkan mengenai beberapa produk dari Soil Health, kita boleh mengaplikasikan seperti produk Aroma Basic ataupun Big Soil Balance dengan kadar aplikasi yang lebih sedikit rendah berbanding dengan kapur pertanian yang biasa. Selain daripada kita memantau keadaan pH tanah kita, ion exchange capacity juga merupakan satu indikator penting yang perlu kita selalu pantau, di mana CEC ini akan menentukan keupayaan untuk menyimpan dan mengikat nutrien untuk dibekalkan kepada tanaman. Apa yang perlu kita buat seandainya CEC kita terlalu rendah? Jadi kita boleh mengaplikasikan organic matter ataupun dengan menggunakan aroma basic ataupun Big Soil Balance. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita sedia maklum, terdapat nutrien yang penting untuk diaplikasikan kepada tanaman, iaitu yang pertama ialah makronutrien, iaitu nitrogen, fosforus, potasium, magnesium, kalsium dan juga sulfur. Dan kemudiannya turut diperlukan dalam kuantiti yang kecil, iaitu mikronutrien, iaitu boron, copper, zinc, ferrum, molybdenum, manganese, nikel dan chloride. Tuan-tuan dan puan-puan, nitrogen, setiap nutrisi mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri untuk dibekalkan kepada tanaman. Seperti yang pertama, nitrogen berfungsi untuk meningkatkan kadar pertumbuhan pokok. Fosforus berfungsi sebagai menyokong sistem pengakaran. Potasium berfungsi untuk sebagai kontrol water uptake dan juga transpiration, dan seterusnya untuk pengeluaran hasil. Magnesium untuk stimulate photosynthesis proses, dan seterusnya sulfur berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim dalam tanaman, dan seterusnya untuk meningkatkan kualiti hasil buah. Begitu juga dengan kalsium. Kalsium penting untuk pertumbuhan tanaman dan juga untuk menstabilkan sel wall. Seterusnya ialah magnesium, sulfur seperti mana saya sebutkan tadi, dan seterusnya ialah trace elements seperti boron, zinc, copper, iron, manganese dan juga molybdenum. Ini seperti mana yang Tuan Naim terangkan sebentar tadi mengenai transition nutrien di dalam tanaman. Okey, untuk tanaman durian, saya akan tekankan pada peringkat penghasilan buah, di mana pada peringkat ini potasium diperlukan pada kadar yang tinggi. Namun untuk tuan-tuan dan puan-puan, durian merupakan tanaman yang sensitif kepada klorid. Jadi adalah disyorkan untuk kita mengenal pasti kandungan potasium yang terdapat dalam baja. Elemen unsur potasium yang sesuai untuk penanaman durian ialah sulfur of potash. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, menurut statement daripada Leibniz Law, seandainya
salah satu daripada 15 unsur nutrien itu kurang, ia akan menyebabkan penurunan potensi penghasilan hasil bagi tanaman kita. Jadi adalah penting untuk kita selalu memantau keadaan tumbuhan kita bagi mengelakkan sebarang kekurangan unsur nutrien. Jadi cara untuk kita mengenal pasti masalah kekurangan nutrien bagi setiap tanaman, kita boleh pantau melalui visual observation. Untuk sekiranya terdapat kekurangan untuk nitrogen, tumbuh pokok daun akan menjadi kekuningan di bahagian lower part, iaitu daun yang lebih tua. Untuk phosphorus akan berlaku pengurangan leaf size daun. Untuk potassium akan berlaku kekurangan pada daun yang tua dan juga akan terlihat kesan klorotik di bahagian tepi daun. Magnesium akan menjadi kekuningan pada lower part, namun pada bahagian leaf vein akan kekal hijau. Seterusnya sulfur, mana kita boleh perhatikan pada rajah, akan berlaku kekuningan pada daun yang muda, iaitu upper part. Kemudian verum berlaku kekuningan juga pada daun yang muda. Dan akhir sekali untuk boron, di mana unsur yang penting untuk durian ini bagi mengelakkan buah durian itu mudah pecah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan rekomendasi pembajaan untuk durian, di mana untuk peringkat awalan pertumbuhan ataupun selepas harvest, pasca tuai, kita boleh mengaplikasikan beach soil balance dan kemudian pertilan kombitu. Pertilan kombitu merupakan baja yang boleh di-apply dalam bentuk folia yang membekalkan unsur trace elemen kepada tanaman. Kemudian Basfoliar Arbanatur. Basfoliar Arbanatur ini mengandungi amino asid yang penting untuk tumbuhan untuk tumbuhan dalam peringkat vegetative growth. Seterusnya Novatec Premium. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Novatec Premium ialah baja yang mengandungi teknologi seperti mana yang tuan nak infokan sebentar tadi mengenai NTEC, juga terdapat dalam Novatec Premium, iaitu TMPP. Seterusnya pada peringkat sebelum pengeluaran buah, baja yang disyorkan ialah N-Capisolium, di mana baja ini mengandungi fosforus, kadar fosforus yang tinggi, dan kemudian NTEC Special, Basfoliar Catmac. Untuk Basfoliar Catmac ini merupakan baja yang boleh diaplikasi dengan kaedah folia, di mana ia membekalkan kalsium, boron dan magnesium kepada tumbuhan. Seterusnya ialah pertilian kombi itu. Pada peringkat flowering stage, di mana pada peringkat ini adalah disyorkan untuk kita tidak mengaplikasikan pembajaan tanah, di mana ianya akan menyebabkan bunga itu gugur. Jadi apa yang kita boleh aplikasikan pada tanaman ialah pertilian kombi, bekalkan trace elemen kepada tanaman, dan juga Basfoliar Cat Premium. Seterusnya pada peringkat fruit development, kita boleh mengaplikasikan Novatec Premium, di mana Novatec Premium ini dengan kandungan nutrien iaitu 15-20 dan juga plus 10 sulfur dan juga disertakan dengan trace elemen. Seterusnya ialah Pertilium kombitu dan juga Basfoliar. Selanjutnya kita boleh mengaplikasikan baja Fructasolute, Encabasolute, dan juga Pertilium kombi dan juga Basfoliar Arbanatur. Jadi
pada peringkat buah yang seterusnya, di mana meneruskan pembajaan Novatec Premium. Okey, tuan-puan, ini merupakan program pembajaan yang dilakukan oleh syarikat Premium untuk penanaman durian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai penanaman padi, di mana method of cultivation yang terdapat di negara kita, termasuk negeri Sarawak, di mana yang pertama ialah aerobic rice seperti padi uma dan padi bukit. Seterusnya dengan kaedah direct seedling pada peringkat pre-germinate, dan seterusnya transplanting, dan juga kaedah alternate wetting and drying, iaitu AWD, di mana kaedah ini dapat mengurangkan irrigation dan dalam masa yang sama maintain the yield production. Untuk nutrient management, bagi kita meningkatkan atau mengekalkan pengeluaran hasil padi di Malaysia, kesuburan tanah merupakan salah satu faktor yang penting, di mana kita perlu seperti mana durian juga, kita perlu mengawal pH tanah dan juga CEC. Jadi seperti mana tadi yang saya bentangkan daripada pembajaan pengurusan durian. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk kita menentukan apa permasalahan yang terjadi pada tanaman kita, pada tanaman padi, kita boleh memantau menerusi visual observation, di mana simptom-simptom yang ditunjukkan oleh tanaman seperti nitrogen akan berlaku kekuningan pada daun, fosforus akan menyebabkan pupuk terbantut dan berwarna lebih hijau yang lebih gelap. Kemudian kekurangan potasium akan menyebabkan daun menjadi nekrotik pada bahagian tepi daun, dan juga terusnya menyebabkan pengeluaran hasil yang berkurangan. Okey, untuk penanaman padi, nutrient silikon iaitu SI perlu diaplikasikan bagi mengelakkan terjadinya padi rebah. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan warga Jabatan Pertanian sekalian, pada masa kini kami di pihak Premium sedang sedang develop satu aplikasi di mana ini merupakan satu inisiatif daripada pihak Premium untuk membantu para petani bagi mengenal pasti permasalahan yang terjadi pada tanaman. Daripada aplikasi ini, kita boleh memantau dari segi defisiensi simptom dan juga dari segi serangan penyakit. Seperti mana contoh yang saya tunjukkan pada slide, menerusi aplikasi ini kita dapat jadikan gambar yang ditunjukkan sebagai rujukan, dan terdapat sedikit penerangan mengenai masalah defisiensi simptom dan juga seterusnya solution yang boleh kita apply untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan program pembajaan daripada syarikat Premium untuk penanaman padi. Pada peringkat awalan tanaman, baju yang disyorkan ialah Nitrofosca 15 atau di Sarawak cap jambatan Jerman, dan juga baju folia Cat Premium. Pada peringkat seterusnya, pembajaan 12-17 plus 12-17-2 plus 8 sulfur dan juga TE, trace element. Seterusnya pembajaan Basfolia avanato dan juga Silica barbatat.
pada peringkat pembungaan dan penyusuan, baja yang disyorkan ialah pembajaan folia, iaitu bas folia K. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan hasilan pemerhatian dan atau trial yang kita lakukan di Kota Baru, Kelantan mengenai pembajaan padi dengan menggunakan baja Nitrofoska. Raya ini dijalankan di Kota Baru, Kelantan pada varieti tanaman pada varieti padi MR263. Hasilan daripada trial yang kita lakukan melalui visual observation, kita dapat perhatikan di mana dengan penggunaan baja Nitrofoska akan menghasilkan better grain berbanding dengan tanpa penggunaan baja Nitrofoska. Selain itu, dari segi warna daun, ianya lebih sesuai, di mana ianya tidak terlalu cerah ataupun tidak terlalu gelap. Okey, ini pemerhatian daripada pandangan atas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi hasil, di mana kita dapat perhatikan dengan mengaplikasikan baja Nitrofoska pada tanaman, ianya dapat meningkatkan 15% total yield per ekar. Itu juga dengan unfilled grain percentage. Dari segi bilangan panicle, dengan aplikasi baja Nitrofoska berbanding dengan produk kompetitor, bilangan panicle lebih tinggi berbanding treatment tanpa Nitrofoska. Begitu juga dengan berat per 1000 grain. Okey, dari conclusionnya, daripada trial yang kita lakukan dengan mengaplikasikan baja Nitrofoska ataupun baja cap jabatan Jerman, ianya dapat meningkatkan hasil, dan juga dengan mengaplikasikan bas folia K semasa filling stage. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Akmal. Terima kasih Akmal kerana sudi untuk sharing berkenaan dengan pembajaan teknik dan nutrisi management for durian dan juga bagi tanaman padi. Jadi umumnya kita dah cover semua topik untuk pagi ini. Yang pertamanya berkenaan dengan Nitrofoska ataupun cap jambatan Jerman, Hamburg, fungsi sulfur untuk tanaman, untuk high value, dan yang ketiganya berkenaan dengan mengawal keciciran nitrogen menggunakan teknologi NTEC. Kemudiannya kita sentuh sedikit berkenaan dengan inisiatif kesihatan tanah yang BMIA tengah promote sekarang ni, yang akan berada di pasaran tak lama lagi. Dan kemudian dia berkenaan dengan pembajaan durian dan juga pembajaan padi. Diharap sesi perkongsian ni dapat memberi sedikit sebanyak sharing antara pihak industri dan juga pihak Jabatan Pertanian Sarawak lah. Okey, saya serahkan kepada Mr. Romeo untuk ni moderate untuk Q&A session. Ya, terima kasih Cik Naim dan Cik Akmal atas perkongsian itu tadi. Tuan-tuan, puan-puan, sesi perkongsian ini mungkin agak pendek bagi kita memahami lebih dalam. Pihak kami akan share the presentation slide kepada tuan-tuan nanti untuk dipanjangkan kepada semua peserta-peserta pada pagi inilah. Dan kalau tuan-puan, saudara-saudara ada soalan boleh diajukan sekarang. Kalau Cik Naim akan dan Cik Akmal akan menjawab secara langsung nantilah. Sebelum kita pergi ke sesi soal jawab, let me introduce actually
together with us today is our marketing manager, Cik Kelvin. Kita juga ada Cik Al-Mohsin. Both of them are stationed di Bintulu. Saya I'm based in Kuching. Cik Naim dan Cik Akmal, both of them based di Kuala Lumpur lah, di Subang Jaya, our head office. So if anything that lepas daripada sesi ni nak bertanyakan soalan ataupun nak details secara terperinci, you can come back to me dan saya akan panjangkan segala persoalan tuan-tuan puan-puan kepada both Cik Naim dan Cik Akmal lah, untuk kita untuk kita cerakinkan lagi dan jelaskan lagi segala persoalan yang timbul. Tuan Tonton, maybe you have a question? Thank you Tuan for the sharing. I don't have much question. I want to allow, saya nak bagi peluang kepada warga lain untuk tanya. Namun begitu, saya juga nak ambil peluang ini untuk acknowledge lah, present sekali dengan kita hari ini adalah Encik Unjah Ahwid, Ketua Bahagian Extension, di mana mereka memberi latihan kepada pegawai dan juga petani. Selain itu, kita ada juga ketua-ketua bahagian lain seperti dari Betong, Encik Petrus Kang, dia pegawai pertanian yang bertanggungjawab terhadap seluruh Betong. Dan let me see ya, aku ada yang tertinggal. Dan kita juga ada beberapa pegawai daripada pertubuhan pertanian, farmers organisation lah, pertubuhan petani, farmers organisation, di mana salah satu aktiviti mereka adalah menjual baja dan bahan kimia kepada pada petani lah, kepada ahli-ahli mereka. Pertubuhan kita ada GM pertubuhan peladang lah di sini juga. So saya jemputlah semua mungkin Tuan Ngap ataupun ketua-ketua bahagian dan juga terutamanya GM PPK, kalau mereka nak tanya, ambillah peluang ini untuk tanya ya. Mungkin kita beri peluang pada Tuan Ngap Dola, Deputy Director. If you have something to say, Tuan Ngap. Ataupun Tuan Unjah. Tuan Unjah, kalau perlukan bantuan kami untuk memberi penerangan kepada petani dan peladang, maybe we can communicate further after the session. Tuan Unjah. Ya, okey. Terima kasihlah dari saya kepada pihak BENMEA. Saya rasa maklumat yang disampaikan itu sangat-sangat berguna bagi kita lah. Saya rasa banyak informasi yang telah diberikan itu sangat berguna kepada kami, lebih lagi kepada yang terlibat dalam pengembangan. Jadi tadi sudah dibagi tahu bahawa yang slide itu akan diberi kepada kita untuk kita tengok semula. Saya sendiri memang akan tengok itu. Saya sangat berminat, lebih lagi tentang baja ini. Sebab saya sendiri pun selalu pakai baja yang kadang-kadang saya rasa kita kata baja tu tak elok, tetapi sebenarnya baja tu elok, tetapi cara kita pakai dia tak betul dan sebagainya. Ada faktor-faktor lain. Sungguh banyak maklumat yang saya dapati tadi berguna kepada kita. So I hope the
slides will be shared among us later on lah for us to digest. Tengok semula. Saya sendiri nanti saya akan tengok itu. Kalau tak bagi pun saya akan menghubungi pihak Ben Meyer untuk tengok tu. So I think that's all very important for us lah, that information. Thank you. I will communicate further with you people later on, wherever we can cooperate or we can collaborate. Okay, thank you. Tuan Nunja, untuk pengetahuan Tuan Nunja, bagi pihak syarikat BMIA kita pun sedang develop an application. Saya rasa application ni mungkin akan memberi untuk membantu kepada extension officer lah. Dalam application tersebut ada macam mana nutrient deficiency setiap tanaman yang kita categorizekan, macam mana simptom-simptom dia dan juga solution dia, apa yang boleh dipakai bersesuaian, boleh digunakan on the field lah straight away. Mungkin dalam end of this year akan launching lah. Harap kita dapat share bersama dengan Jabatan Pembinaan Sarawak kemudiannya. Itu bagus. You are most welcome. You are most welcome for us to have that tools for our extension later on. Thank you very much for that. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Tuan Nunja. Maybe Mr. Kevin, you have something to say? Ya, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan untuk menghadiri sesi yang ilmu inilah. Jadi ini adalah satu penghargaan yang agak tinggi, sangat tinggi kepada pihak strategis, sebenarnya itu add-on dengan tentang apps daripada Ben Meyer lah, Ben Meyer Aggregate Apps. Jadi ini akan adalah salah satu tools yang sangat berguna bagi tengok dalam apps itu. Ada banyak jenis produk interaction. Dia akan membantu, dia seperti mana yang Encik Naim mention tadi, dia adalah salah satu tools supaya kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan ada tanaman sendiri, tanam cili ke, tanam padi ke, ataupun lada ke, dalam sana dia ada satu tempat untuk sesi soalan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh key in dengan jawapan kamu dalam sana, supaya apps itu dia akan membalas dengan cadangan, apakah cadangan baja yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi ini salah satu apps yang saya rasa agak powerful yang saya tengok dalam pasaran lah. Sekarang Ben Meyer di final stage untuk melancarkan apps ini. Jadi masa nanti kita sudah lancarkan apps ini, kita akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Saya rasa ini ialah salah satu tools yang boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh perkenalkan kepada petani-petani di dalam Sarawak sini juga lah. Saya rasa akan membantu mereka juga. Ya, terima kasih Romeo. Yeah, thank you, Mr. Kevin. Tuan Ngap, Romeo, hi. I think Tuan Ngap maybe dia mungkin ada benar dia bertanya. Okay. Tuan Ngap. Proceed. Tuan Ngap, you need to unmute your mic. Tuan Sonton, I saw a message from Tuan Ngap. He is having a problem with your mic. I think that Tuan Ngap, can you unmute your mic? Thank you very much. Boleh dengar? Boleh. Okay. I have problem with my mic. Mungkin Tuan Ngap dia punya network a bit unstable. Mungkin saya boleh komen sedikit Tuan. Jadi app itu belum dilancarkan ya? Belum dilancarkan, tapi sudah yang on the final stage lah. Baru saya mau tanya tadi, di mana download itu? Apa?
Anyway, just for your information Tuan, dalam yang hadir pagi ni kita ada pegawai penyelidik lah dari Pusat Penyelidikan Pertanian. Selain itu saya ada dapati a few nama di sini yang saya tahu personally sangat aktif dalam pertanian sendiri dan ada juga yang terlibat dalam penanaman kelapa sawit lah. Agak besar juga kawasannya. Jadi collaboration lah, collaboration. Betul Ngap. Kalau ya Tuan Ngap, Cik Tuan Ngap. Boleh dengar kah? boleh Tuan Ngap. Boleh. Just propose buat some collaboration, research collaboration lah. Okay Tuan With Ngap. our officers, especially on paddy, the security crops. That's what our different cakap. We buy a lot of fertilizer. The effectiveness of the use of those notes, so that Sarawak soil a bit different from those in Semenanjung. Our rainfall also very high. A lot of leaching. Banyak waste saya tengok. Okay. Tuan Ngap, berkenaan dengan We can work together. Future one. Yeah. Okay. Okay. Tuan Ngap, berkenaan dengan collaboration untuk research bersama dengan Jabatan Pertanian Sarawak. Actually, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, bagi syarikat BEMIA kita pada start tahun ni kita buat participatory observation. PO participatory observation bersama dengan Jabatan Pertanian Selangor, Jabatan Pertanian Melaka dan Perak buat masa ni. Dan tadi saya dah beritahu bagi Jabatan Pertanian Sarawak, direction dia melihat kepada penanaman padi lah, sama ada padi huma ataupun padi bukit, dan isu yang ditekankan adalah disebabkan kadar hujan yang tinggi di belah Sarawak dan juga kemungkinan tanahnya mudah leaching, hilang. So one of the collaboration yang bagi saya dan bagi tim daripada BEMIA rasa bersesuaian, we are working with the technology of budget itself. Teknologi of budget itself, bagi contoh macam tadilah NTEC untuk mengurangkan kehilangan nutrien. Namun bagi penanaman padi, usually dia akan adopt urea dalam pembajaan. Urea tersebut juga kita boleh packkan dengan teknologi UTEC. Lain lah, UTEC dia lain sikit. Urea dia pun lain sikit lah dengan NTEC. Tapi dia punya objektif sama, untuk memastikan keefisienan pengambilan nutrien dalam bentuk nitrogen lah. Mungkin ini adalah antara salah satu PO yang boleh dibuat bersama dengan Sarawak, Mr. Akmal, bersama Jabatan Pertanian Sarawak berkenaan dengan teknologi dan pada tanaman padi lah. Dan saya pun lihat dalam 2-3 tahun ni penekanan terhadap penanaman padi di Sarawak amat memasangkan. Boleh tuan, kita akan further collaborate lah di masa-masa hadapan. Alright. Tuan Kelvin macam mana? Boleh? Ya, ini memang sentiasa ialah salah satu approach yang kita mau jalankan lah. Ialah collaboration with the DOA, with the more details on our fertilizers lah. So kalau Tuan Ngap sudah membuka satu jalan macam ini, memang kita akan jalankan. Mungkin cuma dari sini mungkin pihak BEMIA akan devisekan satu proposal kepada tim Tuan Kelvin juga di Sarawak dan juga kepada Jabatan Pertanian Sarawak lah untuk panjangkanlah untuk that collaboration of research together. Kemudian kita sendiri akan devise one proposal, sama ada boleh diterima atau tak, working in Sarawak on that. Saya rasa itu lagi sesuai lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, kita juga ada buat collaboration bersama dengan Jabatan Pertanian Perlis pada mangga harum manis. That trial we conduct together bersama dengan UiTM Arau Perlis tahun lepas. Resultnya akan keluar pada akhir bulan ni lah untuk Jabatan Pertanian Perlis untuk menangani isu insidious fruit rot, IFR. Mangga tu dalam dia tu ada jelly-jelly sedikit. So this is one thing yang kita buat di Jabatan Pertanian Perlis. So saya rasa tak ada isu on it. Kita boleh work on it on the maybe end of this year to next year lah projeknya. Okay.
Okay. Any other question from the floor? Boleh kemukakan. Okay, Mohsen is our product development executive di Sarawak. Mohsen, you have something to say? Silakan, Syed Mohsen. Assalamualaikum and a very good morning, everyone. I don't have much to say because mostly I am doing chemical racun lah. Saya dari jabatan racun, bukan dari jabatan baja. Tapi sedikit sebanyak saya boleh assist apa-apa yang diperlukan oleh tuan-tuan perempuan daripada Jabatan Pertanian lah. Terima kasih. Yep, thank you. Boleh dengar. Cuma kadang-kadang this the understanding of using the fertilizer, how it behaves itu penting lah, how it react dalam tanah. Jadi tadi few slides very useful lah. Saya dulu dah belajar lah all those detail thing, tapi sekarang sudah lama, so recall balik lah. Tapi a lot of things how dia boleh create kalau excessive of this element boleh suppress ada element seperti itu lah. The anion, cation itu banyak. Ya tuan, betul. Maybe tidak semua orang yang exposure to this type of knowledge. Of course, I understand yang fertilizers. It's good that you share your knowledge to us. Terima kasih Tuan Yap. Actually kita pun amat berbesarhati kerana dapat bersama-sama dengan Jabatan Pertanian Sarawak dan sharing apa yang kita tahu sedikit sebanyak, harapnya dapat memberi nilai tambahan lah kepada para pegawai dalam memberi recommendation pembajaan kepada para petani. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, biasanya pada 24 hari bulan 9, lagi 2 minggu, kita ada satu siri webinar kesihatan tanah dan kita punya speaker untuk pada hari itu adalah Dr. Rosazlin binti Abdullah daripada Universiti Malaya. Dia adalah expert dari segi soil health punya issues dan kita invite dia untuk kasih taklimat berkenaan dengan kesihatan tanah. InsyaAllah nanti kalau dah ready semua poster semua everything, kita pun akan pass pada Tuan Romeo lah untuk sebar-sebarkan kepada Jabatan Pertanian Sarawak untuk join together with us belajar berkenaan dengan kesihatan tanah. Saya pun masih belajar juga. Rasanya lain-lain pun sama juga. So, kita masih belajar sampailah kita meninggal. Okey? Okey. Terima kasih Cik Naim. Tuan-tuan, if there is no other question, maybe we can. I just want to right. Suggestion lah. Memandangkan your app is going to be launched. Dia sudah mau launch ke ataupun tengah final development? Dia tengah final development, tak lama lagi. Sebab semua information is completed. Cuma perlukan last touch up from the apps developer lah. User testing sudah settle lah. Sudah settle lah. Kita dah feel lah dan kita rasa dia baru mau volunteer tadi mau testing dia. Anyway, if you can invite us to the webinar also, that would be good. Cuma mungkin dia maybe webinar mungkin you menggunakan kuota lah kan selalunya.
mungkin you have to control the quota, because today I believe there are more than 100 yang join today punya, tapi tidak dapat masuk pada kuota 100. So yang untuk webinar, I'm not sure what is the quota for it. If you want to invite us, you have to give us a quota so that we can make sure kita boleh select yang boleh ikut lah. Yeah, we take note of that, Tuan Sonton. Cik Naim, Boleh. maybe we can give quota pada DOA Sarawak. Boleh. Rasanya Ya, tidak perlu banyak, sikit pun okey. Kalau kita ada in our department, kita ada soil management division headed by our research officers there. So it will be highly relevant to them. But then kalau kuota banyak, we would like to extend it to all our relevant agriculture officer lah, especially maybe the extension. Yang ada hari ini lah, macam Tuan Munjah dia berminat. Yeah. So his unit also should be can be considered for this training lah. Yep. Okay. Mr. Kevin, you have anything to add? Yep, no more from my side. I think just now in the chat room, I post our contact there. So in case if you have any more question or you want further inquiry, you can contact us by email or by phone. This our contact here lah, for every regions lah. Okay. I will also share all the details with Tuan Sonton later on. Maybe I will send you an email, Tuan Sonton. So that anything related to question, then we can just share it in the email. Sure, boleh Tuan. Maybe later on, if you want, maybe you want to decide which contact person, but not a lot of email. I just want one contact person from your side if they want to ask further lah. Yeah. Okay. Dan saya untuk pengetahuan semua peserta, saya akan email, tapi mungkin tidak semua saya dapat email. Saya akan menghantar melalui KB dan juga beberapa pegawai yang saya telah email sebelum inilah. Sebab memang saya minta mereka untuk panjangkan jemputan kepada kaki tangan mereka. So itu yang saya akan buat setelah saya dapat soft copy tu. Okay. Kalau tak ada soalan yang lain, mungkin kita tutup sesi ini. Bagi pihak Burn Mayor, Agricare Malaysia, kami mengucapkan ribuan terima kasih pada yang hadir pada pagi ini. Jumlah dia mencecah 100 peserta. Very unfortunate actually, because mungkin itulah limitation dia. Yang lain mungkin nanti kita akan share secara dalam presentation slide yang Cik Naim akan serahkan pada saya dan akan saya serahkan pada Cik Sonton untuk dipanjangkan kepada peserta pada hari ini. Bagi pihak Burn Mayor, kami juga mohon maaf kiranya ada kekurangan. We look forward to continue working with Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. As COVID cases now still very high in Kuching especially, we might not be able to berjumpa secara physical, but just rest assured that kita akan terus berhubung dalam melalui email ataupun melalui phone calls. Tuan Sonton, you allow me to do that, right? Okay, saya pun akan berbincang dengan Cik Munjah nanti what are the things that we can do further in the future, and probably dengan our Deputy Director Tuan Ngabdullah. Tuan Sonton, thank you very much for your support and assistance. I would like to take this opportunity also to thank all the warga DOA yang dapat ikut hari ini, sebab saya tahu ada banyak division yang terlibat dengan mesyuarat serentak. So mungkin mereka hantar yang dapat datang lah, yang mereka dapat spare.
join. I'm thankful lah. Memang I'm surprised with the number. Exceed is sure exceed 100 sebenarnya. Ada yang tidak dapat join tu. Okay, so anyway, thank you, Cik Naim, Cik Akmal, Mr. Kelvin, Cik Mohsen, Mr. Eddie, our teammates. Thank you, Tuan Sultan. Thank you, everybody. Stay safe. Have a blessed day. Mungkin Cik Naim, you nak ambil gambar ni ke? Ke minta orang buka semua apa ni video? Boleh. Mungkin Tuan Sultan, mungkin we have video, right? Saya jemput warga DOA lah kalau yang tunjuk muka. tunjuk muka. boleh ni tak? Boleh capture the image. So jangan bergerak dulu lah. Okey, buka video. Kira rumah. Ramai ni. Ramai. Okey, Akmal. Okay. Right. 1, 2. Okay. Okay, done. Thank you. Thank you, everyone. Stay safe. Terima kasih. Have a blessed day. Thank you. Thank you. Thank you. Take Bye. care. Thank you. Take Terima care. kasih semua. Terima kasih semua.